Kita akan berbicara berkenaan bagaimana peluang OKU untuk membuktikan kebolehan dan juga potensi diri melalui Young Disabilities Challenge 2021. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan program yang akan dilaksanakan ini, kita akan bersama dengan Encik Muhammad Nur Hafiz Razali, pengarah program Young Disabilities Challenge, merangkap Setiausaha Jawatan Kuasa Pembangunan Belia Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dengar suara saya? Okey, dengan jelas, alhamdulillah. Dan kita mohon untuk berikan penerangan terperinci berkaitan dengan apa je sebenarnya Young Disabilities Challenge 2021. Silakan Puan sebagai mukadimahnya. Okay, terima kasih kepada pengacara. Okey. Untuk pengetahuan semua penonton, Young Disability Challenge ini merupakan program pertama kali kita adakan di Jawatan Kuasa Pembangunan Belia Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia. Program ini kita ada 3 peringkat saringan. Di 3 peringkat. Di peringkat saringan kita mempunyai 24 orang peserta untuk bertanding dalam menyiapkan satu slot, iaitu para peserta perlulah memberikan kata-kata hikmat untuk kita berikan masa dalam masa 5 minit untuk mereka sampaikan kata-kata hikmat itu yang akan memberikan pedoman kepada pendengar. Dan di peringkat separuh akhir kita akan saring daripada 24 orang peserta kepada 15 orang peserta untuk mereka membuat video kreatif tentang diri mereka. Adakah kejayaan mereka itu memberikan impak lah, akhirnya macam kejayaan mereka itu memberikan apa kejayaan mereka, macam mana mereka berjaya sehingga mereka sampai ke universiti. Dan di peringkat akhir kita mempunyai 6 orang peserta untuk dipertandingkan pada 25 September ini. Di final kita akan minta peserta untuk sampaikan penyampaian umum juga seperti di saringan, tetapi kita mengubah sikit dengan memberikan 6 minit mereka untuk menyampaikan. Dan di peringkat akhir itu para peserta perlulah menyampaikan dalam masa 6 minit, dan para peserta juga diberikan soalan oleh juri untuk dijawab. Itulah untuk di peringkat-peringkat yang akan kita adakan pada kali ini. Tarikh penyertaan sudah pun dibuka sejak semalam 3 September sehingga 25 September, dan juga mungkin boleh kongsikan kepada penonton apa antara maklumat ataupun objektif penganjuran Young Disabilities Challenge 2021 ini. Okey, untuk pengetahuan semua, di peringkat saringan kita telah buat pada hari semalam sebenarnya. Dan memang para peserta tu memang boleh dikatakan memang terbaik lah. Ada yang walaupun dia tu OKU, autisma, tapi mereka boleh menyampaikan penyampaian umum tu secara yang terbaik sehingga habis masa yang diberikan. Jadi untuk matlamat dia, kita berikan, kita inginkan mereka untuk menjadi motivator, berani untuk menjadi motivator yang terbaik, dan juga memberikan pedoman apabila penonton mendengar penyampaian umum yang mereka sampaikan, dan juga akhirnya memberikan peluang kepada OKU lah. Sebab kalau kita lihat program-program universiti tak ada yang kita buatkan untuk OKU, tak banyak. Jadi saya sebagai pengarah program, saya rasa macam saya nak bagi peluang kepada OKU untuk menyelahkan bakat mereka, kerana kita juga telah bekerjasama dengan MOFAS, iaitu Pertubuhan Motivator dan Fasilitator Malaysia, dan dengan itu lagi membuka ruanglah kepada para peserta untuk menjadi motivator yang terbaik pada masa-masa akan datang. Baik, itu dia matlamatnya. Dan bagaimana sebenarnya pada khidmat tuan sendiri program ini sebenarnya dapat memberi manfaat kepada golongan SASA kita ni? Okey, golongan SASA dia macam OKU kan sekarang ni. Ada OKU penglihatan, ada OKU pendengaran, ada juga yang autisma. Macam autisma pun yang semalam pun memang kayaknya dengan cara tu kayaknya mereka berani. Bila mereka berani, bila dah mereka keluar daripada universiti nanti, sebab kita sasarkan kepada mahasiswa OKU. So bila mereka keluar daripada universiti nanti, mereka akan mengetahui, beranilah untuk bekerja dengan orang ramai, kayaknya bila berinteraksi dengan orang ramai. Macam autism kan dia tak berani untuk berinteraksi. Jadi dengan
penyampaian umum yang mereka sampaikan dan juga dengan video-video yang mereka akan buat nanti. So benda tu memberikan impak lah kepada OKU itu sendiri. Dan kita lihat juga melalui penganjuran program ini sudah pastinya ia memberikan inspirasi kepada seluruh kelompok OKU untuk mereka berani tampil ke hadapan, untuk mereka menampilkan bakat dan potensi mereka yang sebenar. Jadi mungkin dalam ruang masa yang ada ini mungkin tuan juga boleh kongsikan kepada penonton apa antara harapan utama dan juga mungkin ada perancangan jangka masa panjang yang akan disampaikan melalui program-program ini. Di Waroda ada satu titik ada bahagian yang akan ini kita memberikan kayaknya peserta ni akan memberi kita akan tawarkan mereka untuk menjadi motivator di dalam menjadi ahli motivator di dalam pertubuhan motivator dan fasilitator Malaysia yang menganjurkan bersama dengan kami daripada Jawatankuasa Pembangunan Belia. Jadi mereka membuka ruang untuk para peserta untuk menjadi ahli mereka dan daripada situ mereka akan buatlah macam program-program secara dalam talian jika masa kini. Dan juga untuk para penonton boleh mendapatkan inspirasi lah kepada para penonton yang menonton sama ada di peringkat sekolah akhir, iaitu video yang akan kita post di Facebook serta IG bagi OKU SBM dan juga MOFAS, iaitu Pertubuhan Motivator dan Fasilitator Malaysia. Dengan itu di peringkat akhir juga bila kita akan buat secara langsung di Facebook. Jadi dengan itu penonton boleh melihat bahawa OKU juga boleh berjaya sehingga ke saat itu. Ya, okey. Sementara tuan bercakap, kita pun ada melihat visual mereka yang telah pun melalui saringan dan sebagainya. Kita rasa cukup kagum dengan pencapaian mereka kerana mereka berani untuk tampil ke depan dan menjadi contoh kepada yang lain bahawasanya OKU dapat membuktikan kebolehan diri mereka yang sebenarnya sangat menyerlah kalau kita perhatikan. Dan tuan sebagai Setiausaha Jawatankuasa Pembangunan Belia Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia dan juga pengarah program yang Disabilities Challenge ini, apa yang tuan sendiri ingin sampaikan kepada rakyat Malaysia keseluruhannya, tak kiralah apa saja latar belakang mereka, kenapa OKU ini harus diberi peluang sebegini untuk tampil ke hadapan dan diletakkan sama rata juga peluang itu kepada yang berbanding dengan orang lain. Silakan. Okey, OKU ni dia sama je sebenarnya dengan orang lain. Dia just ada kekurangan, orang kurang upaya. Istilah kita orang kurang upaya, tapi benda tu kita perlu selarikan kerana setiap tahun kita adakan hari OKU. Jadi para penonton, semua rakyat Malaysia perlulah kiranya memberi peluang sama ada tak kira daripada pihak universiti ataupun syarikat-syarikat yang menawarkan pekerjaan perlulah menawarkan peluang kepada OKU dan juga kepada kerajaan juga perlulah memberikan inisiatif lah macam sebab OKU ni dia memang perlukan kita bukannya perlukan bantuan, kita akan usaha. Tapi dalam usaha tu kita perlukan backup daripada orang ramai. Kita bukan minta bantuan, tapi kita akan memohon sumbangan sajalah. Kayaknya. Baik. InsyaAllah ya. Apa kita dan kita ucapkan selamat berjaya atas usaha yang dilakukan dan semoga program ini mencapai matlamat dan juga objektifnya dan berjaya, dan mungkin selepas ini akan diulang lagi setiap tahun diadakan sebagai acara tahunan, insya-Allah. Okey. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okey, baik, itu kita bersama dengan Muhammad Nur Hafiz Razali, pengarah program Youth Disabilities Challenge, Setiausaha Jawatankuasa Pembangunan Belia Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia, bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang program yang dilangsungkan untuk memberi peluang kepada OKU buktikan kebolehan diri.